Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita bersama-sama dalam satu majlis ilmu, ya, yang merupakan disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam raudhatun min riyadil jannah. Merupakan sebahagian taman daripada taman syurga. Ya, memang kita nampak kosong, ya kan? Tetapi hakikatnya majlis ilmu, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, didoakan keampunan oleh para hidupan, baik di lautan dan juga di daratan. Mereka akan mendoakan kita, meminta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di antaranya akan turunnya para malaikat menaungi mereka yang menuntut ilmu. Jadi itu besarnya fadilat. Sebab itu orang berebut-rebut untuk hadir ke majlis ilmu apabila mereka mengetahui keutamaan yang disebutkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang menuntut ilmu, yang mencari jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Tuhan akan memudahkan bagi jalan ke syurga. Tuan-tuan, untuk dapatkan sesuatu kita kena tahu dulu cara dia. Okay? Jadi perkara yang paling besar yang orang nak dapatkan hari ini, yang kita dapatkan hari ini adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk jalan ke syurga itu adalah dengan melalui ilmu. Berbeza kalau sebagai contoh, kita ambil contoh hari ini orang suka nampak meniaga lah, bisnes. Kan? Ada orang bisnes dia ikut. Dia tengok orang meniaga, dia pun nak meniaga. Ada orang memang dia ada ilmu meniaga. Memang dia tahu ekonomi, orang perlukan apa, dia ada kajian dia. Jadi orang yang sebegini dia lebih kuat, lebih ada potensi untuk berjaya. Begitu juga dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau datang semayang, dia pun ikut semayang. Dia tak tahu kenapa dia kena semayang. Kalau dia tahu kenapa dia kena semayang. Sebab tu Nabi sebut bahawa menuntut ilmu ni merupakan salah satu cara untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada malam ni kita akan bagi tazkirah secara santai, apa yang kita amalkan, apa yang kita buat setiap hari. Di antaranya surah yang kita baca setiap hari, iaitu surah Al-Fatihah. Kan? Surah Al-Fatihah ni merupakan surah yang wajib dibaca dan juga dihafal oleh setiap individu Muslim. Sebab apa tuan-tuan? Sebab surah ni apa gelaran ni? Ummul Kitab. Ummul Kitab ni ibu segala kitab. Macam kita ada banyak buku kan. Ibu segala buku adalah Al-Quran. Dan ibu segala surah dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Hari ini kalau sebut ibu, benda-benda yang besar lah. Contohnya ibu negara. Apa ibu negara Malaysia? Kuala Lumpur. Apa ibu negeri Kota bagi jawapan. Apa ibu negeri Sabah? Kota Kinabalu. Kan? Ibu jari. Yang paling besar kan. Kalau tak ada ni susah kita nak pegang. Jadi ibu ni merupakan satu perkara yang sangat penting. Jadi itu tentang Al-Fatihah. Surah yang sangat penting. Dan Al-Fatihah ni merupakan sabda Nabi SAW, ada banyak nama. Antaranya Ummul Kitab, Al-Fatihah, Hamdalah, atau Ummul Quran. Dia juga panggil Alhamdu, juga Al-Fatihah juga dikenal sebagai solat, as-solah. Jadi bila banyak nama ni menunjukkan tingginya keutamaan. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki lebih dari 99 nama Asmaul Husna. Menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu nama-nama Tuhan. Kan? Sebagai contoh, macam kita tempat, kalau Tenom sini punya apa nama dia? Tenom je lah kan? Ada nama lain? Ada tak nama lain bagi? Contoh Kampung Lagut lah. Kampung Lagut. Apa nama lain Kampung Lagut? Apa dia? Tiada? Lagut saja. Jadi kalau tempat-tempat lain, sebagai contoh di Madinah ataupun di Mekah, Madinah saja ada 99 nama. Nama Madinah kita terkenal lah, Madinah Al-Munawwarah, ada kata Dar Iman, Qaryah, Tawbah, Thaibah, Al-Balad. Itu antara nama-nama yang dalam Quran dan dalam hadis. Banyak nama. Satu tempat banyak nama, menunjukkan kelebihan sesuatu perkara. Jadi Alhamdulillah, atau surah Al-Fatihah kita baca hari ini banyak nama dia. As-Salat, Ummul Kitab, Ummul Quran,
Dan juga dipanggil Sab'ul Masani, 7 ayat, ya. Dan juga dipanggil Quran Al-Azim. Al-Quran Al-Azim itu juga dipanggil Suratul Fatihah. Ini baru mukadimah tentang nama surah, ya. Dan juga kita tahu bahawa setiap kali kita baca Al-Fatihah ni ada berlaku dialog Allah Subhanahu Wa Taala dengan para malaikat. Diceritakan dalam hadis qudsi, berlaku dialog antara Tuhan dan juga para malaikat. Kita akan bacakan tentang maksud-maksud dalam solat. Dan juga ramai tak tahu, kita kalau buat perubatan Islam, ruqyah kita panggil, merawat, Al-Fatihah merupakan satu surah yang paling penting dibaca. Sebab apa? Sebab nama lain bagi surah Al-Fatihah adalah Asy-Syifa. Tadi kita sebut ilmu kitab, ilmu Furqan. Juga nama lain bagi surah Al-Fatihah adalah penawar. Dalam bahasa Melayunya, penawar. Asy-Syifa. Itu nama lain bagi Al-Fatihah. Sabda Nabi SAW, Fatihatul kitab syifa'un min kulli sam. Sabda Nabi SAW, maqal, Fatihatul kitab merupakan ubat penawar bagi segala racun. Sebab tu kalau orang nak berubat, surah yang pertama dibaca adalah surah Al-Fatihah. Dan juga nama lain bagi surah Al-Fatihah adalah Ruqyah untuk merawat. Jadi ada hadis Rasulullah SAW sabda kepada Abu Sa'id Al-Khudri, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Siapakah yang memberitahu kamu bahawa surah Al-Fatihah adalah ruqyah? Nabi tanya, "Macam mana kamu tahu yang surah Al-Fatihah ni adalah ruqyah?" Nabi tanya dengan sahabat. Dan banyak lagi tentang dan juga dipanggil sebagai solat, kita dah sebutkan tadi. Dan juga kita akan bicarakan tentang perbincangan tentang suratul Fatihah. Saya rasa semua orang di sini hafal surah Fatihah, kan? Surah yang paling penting dalam hidup kita. Ini membicara tentang nama-nama surah, dalam nama-nama lain dari surah Al-Fatihah. Dan juga surah Al-Fatihah ni kalau dalam fiqh itu wajib bacalah. Surah lain kita tak baca tak apa. Tapi Al-Fatihah ni merupakan rukun solat. Pada tahun ini kita baru viral. Cuma itulah saya dekat sini internet tak ada kan. Saya terpaksa pergi Tenom untuk cari internet. Pergi Cyber Cafe 1 jam RM2.50. Saya duduk 10 minit je. Sebab Cyber Cafe pun tidak ada internet juga. Tak kuat internet dia. Jadi saya keluar, saya bayar RM1. Internet pun tak cukup kuat. Jadi saya nak bagi tahu, pada awal tahun ada berlaku di satu peristiwa di Selangor, yang mana imam dia terlupa baca Fatihah. Bukan terlupa baca Fatihah seluruhnya, sebahagian sahaja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, dia tersambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia tertinggal tengah. Kan? Ada yang tengah tertinggal. Jadi sebab di Selangor surau-surau semua ada CCTV, ada rakaman. Jadi mereka buka balik, tengok memang imam terlupa baca surah sepenuhnya. Jadi masjid buat pengumuman, dia minta esok hari semua yang solat, waktu tu solat Isyak, imam terlupa baca lah. Sebab tu kita tahu dia lupa baca sebab solat Isyak kan. Jadi kerajaan ataupun majlis orang pihak surau mengatakan, pihak masjid mengatakan bahawa siapa yang solat Isyak di masjid sekian, sila ulang balik solat Isyak mereka. Sebab imam tidak baca surah Al-Fatihah dengan lengkap. Sebab Al-Fatihah merupakan rukun solat. Jadi kita pun tak ada tipulah sebab ada rakaman. Kan? Jadi mereka semua pada malam tersebut kena solat Isyak qada lagi sekali. Ini test. Sini tak ada CCTV lah. Kan? Tapi sana semua rakaman. Itu antara yang menunjukkan surah Al-Fatihah ni adalah rukun dalam solat. Dan saya nak cerita tentang maksud-maksud dalam Al-Fatihah, untuk kita lebih memaknai masuk surah Al-Fatihah. Sebab surah ni begitu penting. Dan surah Al-Fatihah ni tidak diturunkan kepada bangsa-bangsa lain ataupun agama-agama lain. Khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sebab tu orang Yahudi dan juga orang Kristian, mereka begitu cemburu dengan surah Al-Fatihah. Bahkan dalam surah Al-Fatihah pun ada kaitan dengan orang Yahudi dan juga orang Kristian. Jadi kita mulakan dengan surah yang pertama, ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, mengasihani. Jadi dimulakan dengan huruf ba tu bismillah dengan. Maksudnya bila kita nak makan, kita akan sebut bismillah. Kita nak naik kereta akan sebut bismillah.
Maksudnya setiap kali perbuatan kita akan sebut dengan bismillah, dengan nama Allah. Kita nak sembelih haiwan pun kita akan sebut bismillah. Okey, lakukan satu perkara dengan bismillah. Okay. Dan maksud Ar-Rahman Ar-Rahim, ni ramai yang kadang-kadang dia ingat sama je. Ar-Rahman yang Maha Penyayang, Ar-Rahim apa dia? Ar-Rahman penyayang, Ar-Rahim pengasih. Apa beza penyayang dengan pengasih? Kalau kita belajar bahasa Arab, Ar-Rahman Ar-Rahim ni maksud kata asal yang sama, kasih sayang. Kata asal yang sama, berdua bermaksud kasih sayang, tetapi cara tafsiran kasih sayang itu berbeza. Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala untuk semua umat manusia. Baik kamu Islam atau tidak Islam, orang kafir, orang jahat, kasih sayang Allah Taala untuk semua manusia. Ya. Sebab tu hari ini kita sering melihat ada orang-orang yang bukan Islam yang mereka sihat, mereka kaya, bahkan lebih kaya daripada kita, bahkan lebih sihat daripada kita, kan? Itu sebab apa? Ketika logik, kenapa dia kafir Tuhan? Kenapa dia kafir Tuhan bagi dia nikmat? Kenapa Tuhan buat begitu? Jadi Tuhan jawab, itu adalah sifat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Tuhan kata, kalau aku tidak ada sifat kasih sayang kepada manusia, sudah pasti orang yang bukan Islam, orang kafir tidak akan dapat hidup. Sebab mereka buat maksiat, buat dosa, tidak sembah Allah. Jadi buat apa Tuhan nak kasih? Tetapi disebabkan kasih sayang Allah, maka mereka berhak dapat. Dan Ar-Rahim, Ar-Rahman untuk semua manusia. Bismillahirrahmanirrahim, kasih sayang untuk semua manusia. Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah kepada umat Islam sahaja, untuk orang yang beriman. Macam kita lah hari ni, kalau kita buat majlis silaturahim ke silaturahman, kita ada bahasa Melayu kan, jom kita, ayo kita bersilaturahim ke silaturahman. Bersilaturahim adalah kita menjalinkan hubungan dengan orang-orang yang rapat, dengan orang yang kita akrab, kita rapat. Jadi Ar-Rahim ni menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, iaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pernah tak ada kawan-kawan kita orang Islam yang sakit? Ada tak orang-orang Islam yang diuji, susah, sakit? Kita tengok dia punya ujian-ujian ni berat. Kita tahu tak, itu antara bentuk, secara kita nampak, zahir ni nampak susah, tetapi itu antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Sebagai contoh mudah, ada orang bila dia sihat, bila dia kaya, dia lupa Tuhan. Kan ada setengah orang lah, bila dia sihat, dia kaya, dia lupa Tuhan. Jadi Tuhan bagi dia ujian, bagi dia musibah yang menyebabkan dia terduduk dan terfikir. Dia mula insaf, dan dia datang ke masjid, datang ke surau, mula bersilaturahim, kan? Itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Sebab Tuhan tahu dia ni orang begini. Itu bentuk kasih sayang Allah SWT. Contoh yang lain saya nak bagi, contohnya orang sakit lah. Ini mudahlah. Kebanyakan orang Islam hari ini mereka diuji dengan penyakit yang macam-macam. Ini antara bentuk kasih sayang Allah Ta'ala. Sebab Tuhan tahu dengan aku bagi kau penyakit ni, kau bersabar, maka kau dapat pahala. Sebab ada orang bila dia sakit, dia bersabar. Jadi sabar itulah amalan dia. Nak harapkan dia sedekah, nak harapkan dia pergi masjid, nak harapkan dia berdakwah, susah. Tuhan bagi dia sakit, itu bonus. Maksudnya dengan sakit dia bersabar atas kesakitan itu, itulah dia punya pahala. Betul tak? Kan macam hari ni ada orang difitnah. Jadi dia bersabar tak fitnah. Dia tidak ada amalan lain, dia tidak pergi masjid, dia tidak berdakwah, tapi dia difitnah. Jadi dengan fitnah tersebut dia bersabar, maka itulah pahala dia. Itu antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kasih sayang Allah Taala untuk kaum muslimin. Okey, kita ringkaskan kemudian dalam ayat yang lain, Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maksud dia? Alhamdulillah ni adalah pujian. Segala puji-pujian hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Kita tuan-tuan, bila perkara yang kita buat adalah kita mengucapkan syukur. Kita tuan-tuan, macam mana kita nak berterima kasih dengan Tuhan? Cara kita berterima kasih yang kita ucapkan syukur, Alhamdulillah. Yang kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala yang telah bagi kita berbagai nikmat. Tuhan bagi kita setiap hari, setiap masa, macam-macam nikmat.
dalam surau yang nanti yang cantik ni dengan lampu. Hari ni lampu lebih banyak daripada jemaah. Kan? Kipas lagi banyak daripada jemaah. Maksudnya selesa. Terlampau selesa. Kalau kita pergi tempat-tempat lain kadang-kadang masjid tengok macam di Pakistan, di India dia punya orang lagi banyak daripada besar masjid. Kan? Jadi kita alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara kita bersyukur dengan sebut Alhamdulillah. Dalam Al-Quran kata pujian didahulukan atas perbuatan. Takkan dalam solat kita nak tunjukkan kita punya kesyukuran. Jadi dengan ucapan lisan Alhamdulillah. Rabbil alamin adalah Tuhan sekalian alam. Jadi secara ringkasnya alam ni maksud dia adalah segala yang diciptakan. Semuanya adalah alam. Semua selain Allah adalah alam. Alam ni banyaklah. Alam yang kita nampak sekarang ni, yang kita nampak alam dunia, alam akhirat, alam kubur, banyak. Sekarang segala atas muka bumi ni semua adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang milik semua ini. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, kita dah bincangkan pada mula tadi. Kemudian selepas itu apa? Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Apa maksud Maliki Yaumiddin? Ya. Yang menguasai, ada yang kata menguasai hari pembalasan. Ada yang kata raja hari pembalasan. Okay. Yang pertama kita memuji Allah Ta'ala. Okay. Yang kedua kita mengatakan Tuhan adalah yang menguasai seluruh alam. Okay. Dan Tuhan juga menguasai hari pembalasan. Okay. Disebutkan tentang ayat ini, Maliki Yaumiddin, Tuhan mengatakan dia menguasai hari pembalasan. Hari pembalasan adalah hari penghujung, hari penentu nasib kita. Macam kita lah, kalau hari nasib ni hari exam lah. Itu nasib kita lulus ataupun tidak lulus. Jadi Tuhan kata, aku adalah ketua hari pembalasan, raja sekalian pembalasan. Kalau hari ni kita tengok, banyak raja lah. Kan ada raja, ada Sultan Selangor lah, Sultan macam Sabah KYT lah. Ada Sultan apa lagi, Sultan Johor, Sultan Perak, ada Raja Arab Saudi lah, ada Raja Qatar, banyak raja-raja banyak. Sultan-sultan. Tetapi bila di akhirat semua tidak ada kuasa. Hanya satu sahaja, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lah raja segala raja. Waktu itu dah tak raja, hanya Allah saja yang boleh berkata-kata, yang boleh berbicara. Yang lain semua duduk diam. Hatta kita punya anggota badan pun akan dipersoalkan. Bila Allah soal anggota badan kita yang akan menjawab Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Hari pembalasan, bila Tuhan sebut hari pembalasan, jadi umat Islam akan terfikir bahawa kita ni pasti akan ada penghujungnya. Kita semua akan berhadapan dengan hari keputusan, sama ada kita berjaya ke syurga atau kita dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi Tuhan kata, akulah hari pembalasan. Dan seterusnya. Dan sebelum itu Tuhan akan sebut hari pembalasan supaya mengingatkan kita kepada hari akhirat, bahawa apa yang kita buat pada hari ini adalah cuma bersifat sementara. Kita akan pergi kepada perkara-perkara yang lebih besar lagi, iaitu seperti hari pembalasan. Maliki Yaumiddin. Dan hari pembalasan adalah hari yang sangat takut. Kita hari ini kalau kita dengan anak-anak kita sangat rapat, kita dengan ibu ayah, dengan mak kita rapat, dengan anak-anak kita rapat, kita baik, dengan pemimpin macam hari ini kan pilihan raya kan, jadi pemimpin semua jadi baik, rapat dengan rakyat dan sebagainya kan. Pemimpin akan rapat, ketua akan rapat dengan orang bawahan, semua jadi baik. Tetapi di akhirat terbalik. Macam kita hari ini, kita dengan isteri kita tidur sebentar, kita baik. Tetapi di akhirat disebutkan surah Abasa, Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Di hari akhirat tuan-tuan, mak dengan ayah akan bergaduh, anak-anak dengan mak ayah bergaduh, suami isteri akan bergaduh, pemimpin dengan rakyat akan bergaduh. Sebab apa? Semua nak berlepas diri. Engkau salah, so berlepas diri. Sebab semua nak selamatkan diri daripada api neraka. Engkau lah salah, engkau tidak tegur aku di dunia. Engkau lah salah. Jadi semua akan saling menyalahkan. Si isteri salahkan si suami salahkan si isteri. Begitu dahsyatnya hari pembalasan. Tentang hari pembalasan. Sebab itu Allah sebut, akulah ketua hari pembalasan. Maliki Yaumiddin. Kenapa dia? Maliki Yaumiddin. Selepas kita dah memuji Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau lah kami sembah dan hanya engkau lah kami memohon
bantuan, pertolongan. Sebab tu dalam Islam kita sebelum nak minta sesuatu kepada Allah SWT, kita kena puji Allah. Kita kena puji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam surah Fatihah kita puji Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Kemudian kita kata segala pujian hanya milik Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita kata Malik Ar-Rahmanir Rahim. Disebut Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Barulah kita minta tolong dengan Tuhan Allah. Iyyaka na'budu, hanya Engkau lah kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Barulah kita minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ulama mengatakan bahawa inilah rahsia terbesar dalam surah Al-Fatihah, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami sembah, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Dalam ini tuan-tuan mengandungi tentang tauhid. Kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengatakan bahawa kita hanya minta, boleh minta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh minta selain kepada Allah. Dan kita mengatakan bahawa kita hanya sembah Allah, tidak ada sembahan yang lain selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kunci Al-Fatihah, tauhid dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seterusnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, Engkau tunjukilah aku jalan yang lurus. Saya nak tanya dengan satu persoalan. Adakah hari ini kita buat perkara yang tidak lurus? Maksudnya perkara yang sesat sebagainya. Sebab apa? Sebab kita setiap hari kita kena berdoa. Dalam solat terutamanya kena minta petunjuk. Ya Allah, Kau berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Sebab apa tuan-tuan hari ini? So apa, syaitan telah berjanji, iblis telah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dia akan upaya selain upaya untuk menyesatkan umat manusia daripada jalan kebenaran. Setiap hari, setiap masa, dan dia berbeza. Dan syaitan ni, sebab tu antara yang tak pernah cuti adalah syaitan. Dia tak pernah cuti. So hari kerja pun dia tak cuti, dia lagi buat kerja. Malam-malam cuti lagi dia banyak kerja. Dia suruh orang buat perkara yang sia-sia dan sebagainya. Jadi syaitan tidak pernah berhenti bekerja. Dia akan sesatkan manusia setiap hari. Kau jalan, kita jalan lurus, kau masuk sana, menyimpang pula, masuk sana. Bahkan dalam ibadah pun syaitan juga akan mempengaruhi. Kan pernah saya cerita ada orang yang pernah beribadah 1000 tahun. Bukan sikit, kita pun tak hidup 1000 tahun. Dia beribadah 1000 tahun, pagi, petang, siang, malam solat. Tetapi syaitan berjaya menyesatkan dia. Yang mana bila dia dibangunkan oleh Allah SWT, dia kata, wahai Tuhan, aku kena masuk syurga. Jadi Tuhan kata, kenapa kamu kena masuk syurga? Dia kata, aku sudah beribadah 1000 tahun. Jadi Tuhan kata, oh kamu ingat kamu masuk syurga ni sebab ibadah. Jadi Tuhan kata, okey, timbang kamu punya ibadah dengan nikmat yang aku bagi. Dan nikmat tu Tuhan cuma pilih nikmat penglihatan, nikmat melihat. Jadi bila ditimbang nikmat penglihatan dengan nikmat ibadah yang dilakukan, dia punya nikmat ibadah tu naik ke atas, ringan. Tidak dapat sama dengan nikmat mata yang Tuhan bagi. Maka disebabkan bila timbang tu, maka amalan dia sedikitlah berbanding dengan nikmat yang Tuhan bagi, maka dia lemparkan dalam api neraka. Dia telah disesatkan oleh syaitan. Sebab syaitan kata, kau buat amalan ni masuk syurga. Sedangkan kita masuk syurga sebab kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, sebab sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tentang ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah, berikan kita jalan yang lurus. Setiap hari kita minta, ya Allah, bagi aku jalan lurus. Kalau kita solat 4 rakaat, 4 kali kita minta jalan lurus. Solat subuh 2 rakaat, 2 kali minta jalan yang lurus. Sebab syaitan setiap hari, setiap masa akan usaha untuk pesongkan kita daripada jalan kebenaran. Sebab kita lah, kalau bawa kereta ni tidak ada line, mungkin sudah masuk lorong kanan, sudah masuk lorong kiri, sudah masuk rumput tepi jalan. Tapi sebab ada jalan raya, ada putus line, maka kita jalan pun dengan baik. Itu perumpamaan. Penting ni kita berdoa kepada Allah setiap masa. Minta hidayah. Saya sudah Islam lah, apa nak doa minta hidayah? Itu Nabi ajarkan untuk doa minta hidayah setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ayat lain, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau anugerahkan kepada mereka. Jalan yang lurus adalah jalan yang dianugerahkan kepada mereka, iaitu kepada para nabi dan juga para rasul, kepada orang soleh,
kepada orang yang beriman. Kita nak ikut jalan-jalan macam mana jalan orang yang beriman. Kita nak buat jalan baru. Macam mana Nabi kita lalu, jalan tu lah kita nak ikut. Tak ada orang mau limpas jalan Nabi dan mau potong, tidak. Kita ikut jalan yang sama dilalui Nabi SAW dan juga para sahabat. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta dijauhkan daripada jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang Tuhan murka, dan juga waladdallin, dan orang yang sesat. Jadi kalau kita buka kitab tafsir, siapakah yang dimasukkan dengan orang yang dimurkai, dengan orang yang sesat? Siapa mereka? Kita solat setiap hari, ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus, jalan yang Kau anugerahkan kepada mereka, dan jauhkan aku daripada jalan orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Saya mau tanya hari ini, siapakah orang-orang yang dimurkai dan siapakah orang-orang yang sesat? Kalau kita buka tafsir, maksud orang-orang yang dimurkai itu adalah orang Yahudi, orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang sesat adalah orang-orang Kristian. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, boleh cek, dimurkai adalah merujuk kepada orang-orang Yahudi dan sesat merujuk kepada orang-orang Kristian. Kenapa Yahudi orang-orang dimurkai? Sebab apa? Yahudi dia tahu kebenaran Islam. Kita tuan-tuan, hadirin hadirat, hadirin yang dirahmati Allah Taala, kita hari ini agama langit ada berapa? Agama yang turun daripada langit. Kita kalau belajar perbandingan agama, ada agama yang kira-kira, ada agama yang daripada langit, daripada atas, daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau macam agama Hindu, agama Buddha, agama-agama yang itu agama rekaan, bukan agama daripada langit, kira-kira. Tapi kalau agama samawi, agama langit, dia ada 3 sahaja, iaitu agama Yahudi, agama Kristian, dan agama Islam. Sebab tu kalau kita jumpa orang Kristian, dia pun baca bismillah. Perasan tak? Ada tak? Kan di Bersama kan ada orang Kristian ramai tak? Kalau dia makan, dia baca bismillah tak? Tak tahu, tak tanya. Dia baca dengan nama Tuhan. Sebab mereka orang Kristian, nanti saya terangkan, ya. Kita ni semua agama samawi. Cumanya dia datang agama yang paling tua, agama Yahudi. Itu yang paling senior. Kemudian agama Kristian, agama Islam. Bila datang ajaran Islam, sepatutnya orang Kristian, orang Yahudi kena masuk Islam. Tetapi mereka tak nak, mereka degil. Sebab tu Allah murka. Ya, Allah murka kepada Bani Israel sebab mereka tahu kebenaran. Satu kisah yang mana di Madinah. Zaman dahulu orang Yahudi duduk di Madinah, tinggal di Madinah. Ya. Dan antara sebab orang Yahudi berada di Madinah, mereka nak menyambut Nabi akhir zaman. Maksudnya mereka nak sambut Nabi akhir zaman. Dia tahu Nabi Muhammad ni akan turun di Madinah, tapi tak tahu siapa dah. Jadi mereka duduk di Madinah, tinggal beberapa generasi. Kononnya nak tunggu, nak sambut Nabi akhir zaman. Tapi Yahudi ni dia terlampau bersifat perkauman. Sebab orang Yahudi mengatakan bahawa syurga diciptakan adalah untuk bangsa Yahudi sahaja. Dahsyat orang Yahudi. Dia kata syurga ni hanya untuk orang Yahudi, dan bangsa lain selain bangsa Yahudi adalah lembu, goi. Jadi kata bangsa Murud, bangsa Melayu, bangsa Arab ni semua lembu. Itu kata Yahudi lah. Mereka bersifat perkauman, ya, bangsa Yahudi. Jadi orang Yahudi mereka menunggu Nabi akhir zaman. Tetapi bila mereka tahu Nabi Muhammad ni merupakan orang Arab, mereka tidak boleh terima. Mereka tidak boleh terima yang Nabi Muhammad ni bukan daripada Bani Israel. Mereka cuba bunuh Nabi Muhammad, kan? Sebab zaman dulu semua orang menunggu Nabi akhir zaman. Kita tahu Nabi akhir zaman ni lahir bangsa mana? Bangsa Melayu ke, bangsa Murud ke, bangsa Arab, tak tahu. Orang dulu punya Nabi terakhir penutup akhir zaman dan Nabi pada bangsa Arab. Jadi orang Yahudi terkejut, ya, dan mereka cuba bunuh Nabi SAW. Satu ketika pernah dia punya pengikut bertanya, wahai ketuaku, dia tanya dengan dia punya ustaz Yahudi, wahai ketuaku, adakah yang Muhammad ini, adakah dia benar-benar seorang Nabi dan juga Rasul? Dia tanya dengan ketua dia. Agak-agak apa ketua dia jawab? Dia jawab ya ke, jawab tidak? Tidak. Jawab ya. Kan dia tanya kan. Macam orang Yahudi lah tanya. Islam tu benar tak? Apa orang Yahudi jawab? Benar ke tak benar? Jadi orang Yahudi pengikut dia bertanya dengan ketua dia. Kita panggil pendeta lah. Kalau Yahudi panggil pendeta. Dia tanya dengan pendeta dia, wahai ketuaku, adakah Muhammad ini, adakah dia benar-benar seorang Nabi dan juga Rasul? Apa jawapan? Agak-agak apa yang ketua dia jawab? Kalau dia jawab ya, nanti tukarlah agama kan? Betul tak?
Kan kalau tahu Muhammad ni seorang Nabi dan Rasul, tinggallah agama Yahudi masuk agama Islam. Kan? Agak-agak apa ketua dia jawab? Orang tanya dalam dewan ni. Ketua tu, adakah Muhammad yang ada di Madinah, adakah dia benar-benar seorang Nabi dan juga Rasul? Jawab ketua dia, pelik. Ni jawapannya pelik tapi benar. Ketua dia jawab, ya. Dia memang seorang Nabi dan Rasul, tetapi kita orang Yahudi akan berperang dengan dia habis-habisan. Sebab Tuhan murka. Sebab orang Yahudi dicela sebab apa? Mereka ada ilmu tetapi tidak beramal. Macam hari ni tuan-tuan, kiblat kita menghadap. Dulu kiblat kita menghadap Baitul Maqdis di kawasan di kawasan orang Yahudi sekarang ni lah, Palestin. Kemudian ditukarkan menghadap ke Kaabah Al-Mukarramah. Jadi orang macam ego. Orang Yahudi ni terlampau ego sebab banyak sebab lah. Kan? Sebab antara bangsa yang dapat makanan turun dari langit, bangsa Bani Israel. Dan Bani Israel kan makanan turun dari langit. Kita hari ni mana ada dapat makanan dari langit? Kan? Kita order je kan kat kedai-kedai kan. Tapi Bani Israel, mereka dapat hidangan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Dapat makanan dari langit. Orang Yahudi pernah makan makanan dari langit. Kita pun tak pernah makan dari langit. Banyak. Dan majoriti para Nabi dan Rasul adalah dari Bani Israel. Kan, majoriti kebanyakan para nabi dan para rasul dari Bani Israel. Jadi bangga dia kata kami banyak nabi dari bangsa kami. Tapi kalau kita baca sejarah, kebanyakan nabi juga dia bunuh. Nabi Zakaria dari Bani Israel, orang gergaji Nabi Zakaria kan. Orang gergaji Nabi Zakaria terbelah tu. Banyak nabi-nabi yang mereka bunuh Bani Israel. Kan? Dan walad-dallin adalah orang yang sesat menuju kepada orang Kristian. Ya. Sebab apa Tuhan kata orang Kristian sesat? Sebab mereka ni suka beramal. Ya, mereka suka beramal. Nampak orang Kristian kan baik-baik kan? Suka buat kebajikan, suka sedekah. Mereka suka beramal tetapi tidak ada ilmu. Mereka tidak kaji tentang kebenaran. Mereka hanya ikut-ikut sahaja. Ya. Hari ni Kristian yang ada pada hari ni tak sama macam Kristian dulu. Kristian hari ni pun dah banyak perubahan. Dulu orang Kristian zaman dulu pun lain. Orang zaman Kristian zaman dulu dia tidak ada Merry Christmas. Ini semua baru dalam Kristian. Tentang lambang salib pun tiada. Kalau kita belajar Kristian, orang Kristian pun hari ni dia ada banyak golongan. Ada yang betul-betul dia tak nak pakai salib. Salib dia kata memang dalam asal memang tiada. Jadi itu pun ada perubahan dalam agama Kristian. Orang Kristian ni dia beramal tetapi tidak ada ilmu. Maka dalam Islam kita kena ada dua-dua. Kita kena ada ilmu dan kita kena juga beramal. Kalau tak kita sama macam orang Yahudi. Orang Yahudi ada ilmu tapi tidak mau beramal. Orang Kristian suka beramal tapi tiada ilmu. Jadi itu kesimpulan kita minta Allah SWT supaya dapat ilmu dan juga dapat beramal. Dijauhkan daripada dua golongan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi dijauhkan dan juga orang yang sesat. Jadi itulah ringkasan tafsiran kepada surah Al-Fatihah yang telah saya sampaikan. Kita bincang sekali pandanglah sekali pandang secara ringkas berkaitan tentang suratul Fatihah supaya kita dapat menjiwai, memaknai apa yang kita baca setiap hari. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Engkaulah Tuhan sekalian alam. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Engkau Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Engkau sayang semua umat manusia dan engkau sayang semua umat Islam. Ar-Rahim ini khusus untuk umat Islam sahaja. Ya. Saya nak kongsi dengan satu kisah, satu peristiwa yang mana satu hari Nabi SAW berjalan dengan para sahabat. Kemudian mereka ternampak satu bangkai kambing. Tuan-tuan tahu bangkai tak? Bangkai yang binatang yang macam kita hari ni kan, kena langgar kereta, itulah bangkai lah tepi jalan. Jadi Nabi tanya dengan para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, ada tak di antara kamu yang nak ambil bangkai ini bawa balik? Ambillah bangkai ini. Ada tak nak ambil bangkai ini bawa balik? Kan? Jadi kata sahabat, ya Rasulullah, tidak ada pun di antara kami, salah seorang ada pun di antara kami yang mahukan bangkai tersebut. Jadi kita lah kalau ada orang hantar di rumah bangkai, mau kita ambil. Kita marah lagi, apa kau hantar bangkai? Kan? Itulah perumpamaan. Nabi tanya sahabat, ada tak di antara kami yang mahukan bangkai ini? Jadi sahabat mengatakan bahawa kami tidak mahukan bangkai ini. Kemudian Nabi menjawab, tahukah kalian bahawa Allah Subhanahu wa taala memandang dunia ini lebih hina daripada bangkai. Tuhan Allah SWT pandang dunia ni dengan bangkai, dunia lebih hina daripada bangkai. Sebab tu
Kita nampak orang-orang kafir, orang-orang yang tidak solat sebagainya, mereka masih lagi dibagi nikmat. Sebab bagi Tuhan dunia ini tidak apa-apa, lebih tinggi daripada bangkai. Itu perumpamaan dunia yang disampaikan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita tahu bahawa dunia ni lah bersifat sementara. Kalau kita baca sejarah, kita melihat kesungguhan Nabi SAW begitu hebat. Nabi, kalau kita hari ini kita kata kita orang paling sibuk, kita kena lihat Nabi SAW. Hari ini ada yang sudah kahwin tak? Ada yang sudah kahwin. Apa sudah kahwin? Berapa isteri? 1. Berapa anak? Sudah kahwin? Sudah kahwin belum? Yang pertama ini. Jadi orang yang paling sibuk atas muka bumi kalau ikut sejarah, Nabi SAW. Nabi isteri bukan 1, 12. Tapi yang kumpul sekali 9 lah. Sebab ada yang meninggal awal dan sebagainya. Pernah kumpul sekali 9 orang isteri. Kita 1 orang isteri pun sudah pening. Sudah macam-macam ragam kan. Nabi 9 orang isteri. Bukan itu saja, Nabi merupakan ketua peperangan kan. Nabi ada banyak peperangan Islam kan. Nabi merupakan ketua peperangan. Nabi merupakan ketua dakwah. Dan Nabi itu merupakan ketua Madinah, ketua umat Islam. Bayangkan seorang ketua ada isteri dan lagi, fikir Nabi SAW begitu berat. Dan Nabi SAW kalau kita lihat, Nabi boleh sangat jadi orang kaya, jadi orang hebat, boleh sangat dapat kekayaan. Tetapi Nabi tidak ambil. Sebab tu kalau kita belajar sejarah, rumah Nabi kita tak panggil rumah. Kalau tuan-tuan belajar sejarah Nabi SAW, kehidupan Nabi punya rumah, kalau kita terjemah bahasa Melayu, kita tidak panggil rumah. Kita dalam bahasa Arab, hujurat. Diterjemah dalam bahasa Melayu bukan rumah, tetapi bilik. Nabi SAW dia tidak ada rumah, dia cuma ada bilik sahaja. Ini bilik Aisyah, ini bilik Hafsah, ini bilik Zainab, ini bilik Zuhairiyah. Nabi tidak ada rumah. Kita satu rumah ada 3 bilik. Nabi tidak ada. Nabi ada bilik sahaja. Itulah tempat rehat Nabi. Itulah tempat Nabi terima tetamu. Itulah bilik Nabi SAW. Begitunya Nabi kita meninggal sampai Nabi pernah tidur di atas di atas tikar. Bila Nabi bangun, ada kesan tikar ni pada Nabi SAW. Kita ni kalau bangun pun tak ada kesan. Elok, cantik dia kan. Itu melihat kepada kesungguhan Nabi SAW untuk menyampaikan dakwah. Ini kalau kita kata kita orang paling sibuk, tidak ada masa ke masjid, Nabi lagi sibuk. Tapi Nabi tidak pernah meninggalkan solat jemaah di masjid. Hatta ketika Nabi sakit pun Nabi dipapah untuk masjid. Itu menjadi kita muhasabah. Kita ni bukan sempurna, tapi kena saling mengingatkan. Siapa yang ada kekuatan, ada kelapangan, ada kesihatan, maka buatlah kebajikan. Sebab Nabi kata, nikmatan ibaduhu nikasirun minan nas, as-sihat wal farah. 2 nikmat yang orang manusia selalu lupa. Banyak manusia lupa. Yang pertama, as-sihat, nikmat kesihatan, dan juga nikmat masa lapang. Ada orang bila sihat tak ingat Tuhan, bila sakit baru ingat Tuhan. Betul tak? Ramai banyak berlaku. Bila sihat dia tak ingat Tuhan, bila sakit baru ingat. Ini sudah disebutkan, Nabi sudah beritahu 2 jenis orang manusia ni, nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Ada orang bila dia free, dia tidak gunakan kebajikan untuk berzikir, untuk datang ke masjid. Bila sibuk, baru nak ke masjid, kembali juga, baru nak cari peluang untuk beribadah. Jadi itu di antara peringatan, saya telah kongsi tentang surah Al-Fatihah dan tentang beberapa peringatan untuk diri saya dan juga para jemaah semua, untuk sama-sama kita menjadi seorang Muslim yang rabbani, yang sejati, seorang Muslim yang ada jati diri, yang bukan sahaja atas dasar nama tetapi atas dasar kefahaman dengan kita belajar dalam majlis ini. Sebab saya selalu pesan kita dalam Islam ni, terutama orang-orang yang mu'alaf, kena banyak belajar. Sebab orang yang belajar dia lebih kuat. Hari ini ramai juga orang-orang Islam yang mu'alaf, bila masuk Islam, bila dia keluar saja pergi tempat-tempat lain, dia sudah goyang. Sebab dia punya kekuatan dia tidak kuat. Beza macam saya tadi kan, orang yang meniaga sebab ikut-ikut dengan orang yang meniaga sebab ada ilmu berbeza kan, dia tahu cara nak meniaga sebagainya. Itu dengan Islam. Orang yang ikut, orang yang belajar, dia akan lebih kuat, keyakinan lebih tinggi. Jadi itu saja yang saya kongsikan. Sekiranya ada persoalan, ada pertanyaan, kalau nak disampaikan pun boleh. Ada persoalan, InsyaAllah hari ini jelaslah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang paling penting dapat kita amalkan. Kita sudah belajar,
kita amalkan dan juga sampaikan. Ni hari ni mungkin datang satu orang, nanti balik cerita lah dengan isteri, dengan anak-anak tentang maksud suratul Fatihah, tentang kena jaga dua nikmat masa lapang dan juga kesihatan. Sampaikan kepada ahli keluarga dan diraja terdekat. Jadi aku liqauli hadza wa akhiri wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.